Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Ucapan puji dan syukur kita ke hadrat Allah SWT kerana sekali lagi pada malam Selasa dapat kita berjumpa di pentas fikrah yang moga mencetus kebangkitan dan kefahaman terutama yang terkait dengan ekonomi Islam. Terima kasih diucapkan kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa dan ibu-ibu kerana dapat bersama dalam perbincangan pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita bersama lagi dengan guru kita iaitu Cikgu Mizi yang akan membincangkan tajuk yang amat menarik insyaAllah iaitu hukum tanah pertanian. Jadi pelbagai isu ataupun pelbagai isi yang menarik insyaAllah kita akan pelajari pada malam ini yang terkait dengan hukum tanah pertanian. Dan jika terdapat sebarang persoalan dan perbincangan, bolehlah tulis di ruang komen atau disampaikan. Dan untuk itu saya dengan segala hormatnya serahkan kepada guru kita Cikgu Mizi untuk menyampaikan perbincangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat sekali lagi bersama-sama secara online. Jadi pada malam ni kita cuba meneruskan lagi perbincangan pada lepas dan bagaimana untuk terkait dengan pasal ekonomi syariah, dan ini kita masuk lapis yang ke-6. Dan malam ni kita bahaskan bab hukum tanah pertanian. Jadi mungkin sebahagian tu mungkin akan bertanya, kenapa perlu nak bahaskan bab tanah? Kan kita ni bukannya ada tanah pertanian pun. Kan dalam konteks negara kan negara kita bukan negara pertanian tapi dah negara industri. Jadi mungkin berbagai pertanyaan. Tapi apa-apa hal pun kita sebagai seorang Islam, apa-apa yang terkait dengan urusan kehidupan kita, dan itu kita mengharapkan semuanya sesuai dengan hukum syarak, kerana hukum syarak telah mengaturkan salah satu itu adalah bab pertanian. Jadi bagaimana supaya keadaan pasar itu tidak mewujud berbagai permasalahan seperti mana sekarang, berlaku berbagai krisis, sama krisis kewangan. Kenapa berlaku krisis kewangan? Kembali kepada tadi, sejauh mana sistem kewangan hari ini berpandukan kepada Islam. Krisis sekarang ni krisis makanan. Sejauh mana apa-apa yang terkait dengan makanan itu mengikut aturan Islam. Kerana bila kita sebut saja makanan, kan, sudah pasti asas utama itu adalah tanah. Dan sekarang juga berlaku sebagaimana di Eropah berlaku krisis tenaga. So sejauh mana, kan, ataupun punca itu berasal daripada mana? Bagaimana Islam mengaturkan tentang sumber-sumber yang menghasilkan tenaga? Jadi dekat situ kita boleh buat perbandingan bagaimana dari sudut sosialis, dari sudut kapitalis dan dari sudut Islam itu sendiri. Tapi hari ini kan Islam itu telah disudutkan hanya untuk dalam bab ibadah, tapi bab urusan kehidupan, bab muamalah, maka kita telah mengambil yang bukan daripada Islam. Itu menyebabkan dunia ini ditimpa dengan berbagai krisis. Okey, kembali kepada hukum pertanahan. Memang dalam keadaan sekarang ini negara bukan negara pertanian. Kerana kalau dulu mungkin zaman arwah Tun Razak, itu memang ada rancangan buku hijaunya, kerana masa itu negara memang masih negara pertanian, tetapi kemudian negara telah tukar dan menjadi negara industri. Kerana untuk nak jadi negara maju mengikut pada pandangan barat, kalau nak jadi negara maju mesti tukar kepada negara pertanian, negara industri. Kerana kalau pertanian hasilnya sedikit dan lambat, kan, bayangkan contoh kalau tanam padi, itu nak tunggu keluarkan hasilnya 3 bulan ataupun 4 bulan.
dengan keluasannya yang memang memerlukan kawasan yang amat luas. Hasilnya kan tidak banyak. Berbanding dengan bila industri. Kan industri bila buat kilang, kilangnya berapa kawasan keluasannya. Nah, tapi dalam masa berapa jamnya sudah menghasilkan produknya. Jadi sebab tu, bagi negara barat, ukuran kekayaan tu ada pendapatan per kapita. Yang pendapatan negara tu berapa banyak. Maka, itu yang akan jadikan keutamaan. Untuk nak mengejar negara maju, untuk nak mengejarkan negara maju, mesti pendapatan per kapitanya yang banyak. Jadi kalau untuk mendapatkan pendapatan negara tu, maka negara tu perlu menjadi negara industri supaya boleh dieksport dan memberikan hasil yang banyak. Jadi apa-apa hal pun kita dah bincang bab yang lepas sebelum ni, bab hukum industri, dan hari ini kita bahaskan bab hukum tentang pertanahan. Mudah-mudahan perbincangan ini nanti akan memberi pencerahan kepada kita bagaimana Islam itu sendiri mengatur tentang bab tanah seperti tanah pertanian, supaya krisis makanan itu tidak akan berlaku seperti mana yang sekarang. Kan sekarang dah berlaku krisis gandum. Ya, mungkin kalau krisis gandum itu adalah katakan dengan peperangan Ukraine, dengan kan dah berlaku juga krisis sekarang ni, krisis beras bila India sendiri sudah stopkan ekspor beras, kerana India itu sendiri adalah pengekspor utama beras di dunia dan apa semua. Jadi kalau India stop saja, so dah berlaku krisis kekurangan beras di hampir seluruh dunia, kerana ada lebih daripada 100 buah negara yang menjadikan beras itu sebagai makanan utama. Okey, bila pergi kepada tu kita lihat bagaimana okey, ini kita ulangkan semula mekanisme pasar syariah, kerana untuk nak wujudkan ekonomi yang stabil, yang adil itu perlu ada mekanisme. Kerana dengan hanya bersandarkan kepada hukum syarak saja baru akan mendapatkan keadilan. Jadi kita dah bahaskan sebelum ni bagaimana pembahagian kepemilikan, ini lebih-lebih dalam soal tenaga itu terkait dengan kepemilikan, bagaimana masalah jantung bila berlaku krisis ekonomi pada ini, di antara punca itulah masalah jantung ekonomi usaha lepas itu, kerana jantung ekonomi kapitalis itu adalah bank dan juga saham yang berasas kepada ekonomi yang non-real, bubble ekonomi dan apa semua. Kemudian kita dah bahaskan juga hukum tentang industri, dan hari ini kita pergi kepada hukum tentang tanah pertanian. Okey, so kalau kita lihat memang sektor pertanian di Malaysia ni bukanlah penyumbang terbesar, penyumbang yang besar dalam pendapatan negara. Sektor pertanian tu menyumbangkan lebih kurang 7% sahaja daripada pendapatan kasar negara, yang mana hanya 12% penduduk terlibat dalam sektor pertanian. Jadi bukannya pertanian tu bukanlah tonggak utama negara, yang mana keluasan tanah digunakan untuk pertanian tu lebih kurang 24%. Itu pun mungkin kebanyakannya yang luas tu adalah kelapa sawit, dan juga mungkin getah. Kalau kita lihat padi tak seberapa luas mana. Dan di antara permasalahan bagaimana dalam keadaan ini, tanah pertanian tu makin sempit, kan, makin kecil. Kerana apa? Dan salah satunya tadi adalah bagaimana rata-rata kalau yang di kalangan petani kecil tu adalah jadi makin kecil lagi bila tanah tu dah jadi tanah pusaka. Kalau sebelum ni bapa dia memiliki 10 ekar tanah, bila bapa meninggal, adik-beradik ada 5, nanti dah bagi kepada anak-anaknya, jadi tanah tu dah jadi makin kecil dan apa semua. Kemudian juga tanah tu jadi makin sempit lagi, tanah pertanian tu makin sempit, kerana banyak tanah-tanah pertanian tu telah diubah guna kepada tanah industri. Jadi kalau kita lihat mungkin mana-mana yang selalu travel ke utara tu, dan kita nampak di kiri kanan Price Highway tu,
tanah-tanah sawah tu telah dijadikan kawasan-kawasan perumahan dan juga kawasan industri. Jadi bila kehilangan tanah tadi, sama ada memang kehilangan tanah tadi, sama ada memang mereka tu terpaksa meninggalkan bidang pertanian kerana kos pengeluaran untuk nak mengusahakan pertanian tu makin tinggi dan mereka akan menjadi buruh tani. Kemudian juga tak boleh nak bersaing dengan syarikat-syarikat besar, maka syarikat-syarikat besar akan mengambil tanah pertanian itu. Jadi akhirnya petani-petani itu, jumlah buruh tani itu jadi makin berkurangan dan beralih kepada industri yang lain. Dan seterusnya bagaimana dekat situ? Import hasil pertanian itu melebihi ekspor. Jadi defisit. So walaupun kawasan tanah di Malaysia ni kita lihat banyak tanah-tanah yang subur, yang sesuai untuk nak dibangunkan sebagai tanah pertanian, tapi mungkin kerana kurang mendapat dukungan ataupun apa-apa, maka dekat situ kita tu banyak mengimport hasil-hasil pertanian, sama ada dari segi sayur-sayuran, buah-buahan, berbanding dengan untuk nak ekspor. Jadi di mana masalahnya dekat situ adalah bila mata wang jatuh. Sekarang kita tahu bagaimana mata wang jatuh. Ini mungkin 4.6 berapa ni, $1 bersama dengan 4.6 berapa ringgit. Jadi bila dolar naik dan ringgit jatuh, sudah pasti kos untuk nak mengimport apa-apa pun, tak kira barang pertanian, barang mesin apa pun, semua itu akan menjadi lebih tinggi lagi. Sebab tu sekarang ni kalau kita berlaku kenaikan harga barang, salah satu punca tu apa? Adalah bila nilai ringgit jatuh. Ya, bagi setengah pengusaha kan, mereka merasakan kejatuhan nilai ringgit itu merupakan satu manfaat bagi mereka, kerana barang-barang untuk nak diekspor tu mendapat permintaan, sebab bila kerana harga barang tu lebih rendah bila mata wang jatuh. Jadi apa-apa hal pun itu akan memberi kesan kepada negara, kerana negara terpaksa membayar dengan lebih tinggi untuk nak menghasilkan untuk nak mendapatkan barang-barang pertanian. Dan seterusnya, apa akar masalah di bidang pertanian? Kita kena cari puncanya. Selagi kita tak cari punca, maka selagi itulah masalah itu tidak akan selesai. Macam kita jumpa, kalau kita sakit, jumpa doktor akan cari puncanya apa. Kena selesaikan masalah utama. Walaupun hari ini pertanian tu bukan, macam cakap tadi, pertanian tu bukan tunggak kepada ekonomi negara, tetapi satu-satu negara tu perlu menghasilkan barang mereka, sama ada dari segi perubatan, sama ada senjata, sama ada dari segi barang pertanian. Kerana kalau kita sentiasa tergantung kepada negara-negara luar, dan bila berlaku krisis, itu akan memberi pada masalah kepada negara yang mengimport kenapa semua. Jadi apa di antara masalah jadi asas dalam bidang pertanian ni? Itu ada 4 ya. Kalau ada berbagai banyak, tapi kalau kita lihat bila banyak tu yang utama tu adalah 4. Yang pertama tu tenaga dan skill manusia. Jadi kalau kita kata kenapa tenaga dan skill manusia, ya, tenaga buruh ini jadi berkurangan. Sebab tu industri kelapa sawit di Malaysia tu memerlukan berapa ratus ribu tenaga buruh dari luar, dan juga skill. Jadi kalau kita lihat, memang skill dalam menghasilkan hasil pertanian tu, kita tu agak ketinggalan berbanding dengan Thailand dan juga negara-negara yang lain. Kalau tengok Thailand tu memang dari segi pertanian memang agak terkedepan dibandingkan kita. Okey. Seterusnya, alat dan mesin pengeluaran tadi. Ini di antara masalahnya, alat dan mesin pengeluaran. Ya, memang rata-ratanya alat tu diimport. Alat serta mesin-mesin pertanian tu memang diimport, dan itu sudah pasti peralatan itu agak mahal. Kemudian untuk nak menghasilkan
produk tanian yang kosnya murah dan juga yang banyak, sudah pasti memerlukan alat-alat dan mesin-mesin yang canggih dan apa semua. Bukan lagi bergantung kepada tenaga manusia. Dan seterusnya adalah bagaimana kemudahan ataupun alat-alat untuk pengeluaran tadi, sarana pada itu. Yang pertama itu bagaimana benih, baja dan juga racun di samping alat tu tadi. Maka ini di antara masalah. Kerana nak menghasilkan benih-benih yang berkualiti, nak menghasilkan baja yang baik dan murah dan juga racun. Jadi kalau rata-rata ni tidak boleh dihasilkan lagi ataupun dihasilkan kualiti yang masih kurang, dan kalau nak import kosnya akan jadi mahal. Ini jadi masalah juga dan apa semua. Dan seterusnya adalah masalah tanah pertanian. Apa di antara masalah pertanian tu? Ya, masalah tu tanah tu jadi makin sempit dan petani-petani sendiri kehilangan tanah dan juga penguasaan sebahagian individu dan juga syarikat-syarikat ini, kalau kita melihat mereka tu dah sampai ratusan ribu hektar, sedangkan antara petani-petani sendiri tidak mempunyai tanah dan terpaksa menyewa tanah. Jadi daripada empat ni yang utama tu, asasnya permasalahan tu ada tanah pertanian. Kerana kalau dari segi tenaga manusia tu tak ada masalah, itu kan boleh diimport. Kalau tak ada tenaga boleh diimport. Kalau skill kurang, so tak apa, panggil orang pakar untuk nak tunjuk, untuk nak ajar bagaimana untuk nak menghasilkan menghasilkan produk tanian yang bagus. Alat-alat pun tadi boleh diimport. Kalau semua tu ada tenaga, ada alat, ada benih yang bagus, tapi kalau tanah tak ada, maka itu tak boleh nak cucuk tanam. Tetapi berbeza kalau tanah ada, tak ada mesin, tak ada dan apa pun, dia pun nanti boleh hidup dan apa. Itu berapa banyak tanah-tanah yang dekat hutan tu kan, yang tak diusahakan, tapi macam-macam pokok yang boleh hidup dia. Jadi sebab tu kita katakan bahawa masalah utama itu adalah masalah tanah. Tanpa ada tanah, maka tidak boleh menghasilkan produk tanian. Mungkin ada orang kata, sekarang dengan kecanggihan sekarang dah boleh tanam atas atas bangunan, dah dia tanam boleh di hidroponik apa semua. Ya. Kalau atas bangunan itu kan apakah cukup mampu untuk nak menampung, memberi makanan kepada penduduk tadi dan apa semua. Okey. Jadi kalau kita lihat masalah tanah pertanian ini sampai bila pun takkan selesai. Kan? Kerana daripada dulu lagi perebutan tanah tu sering terjadi. Perbalahan, persisihan kibat tanah tu memang terjadi dan takkan selesai. So apa? Dan kita lihat aturan-aturan yang ada dan apa. Yang kita lihat. Lalu kalau yang baru-baru ni, bagaimana di Pahang tu, itu pasal kait dengan musang king, durian musang king. Kemudian tanah pertanian juga di Cameron Highland yang katakan diceroboh secara haram dan apa semua. Urusan menceroboh tanah tu memang takkan selesai. Orang perlukan tanah, jadi nak dapatkan tanah susah, jadi mungkin kena bayar dengan apa yang cara mudah mereka teroka. Jadi kalau kena dia kata mungkin nasib dan apa. Jadi penguasaan tanah tu memang sering berlaku sehingga kan kadang-kadang penjajahan antara negara tu, peperangan berlaku tu pun juga tak lain daripada untuk soalan tanah. Kalau macam dulu, bagaimana katakan untuk nak mendapatkan bila dah berlaku zaman revolusi dari Eropah tu yang mereka memerlukan getah, memerlukan timah dan apa semua kan. Jadi sebab tu berlaku penjajahan. Jadi kalau mungkin di Eropah tu tak sesuai dengan tanah getah dan timahnya tak ada. Jadi untuk nakkan getah tu, maka mereka jajah di mana-mana tanah yang ada sesuai untuk tanah itu. So dibuat tanah getah
supaya mereka dapat hasil dan apa. Itu tadi. Sampaikan penjajahan pun berlaku sebabkan ada untuk nak kuasa tanah ni apa semua. Kerana dengan tanah itulah mereka boleh manfaatkan dengan berbagai-bagai cara ni apa semua. Ya. Jadi persengketaan tanah tu tak kira sama ada individu dengan individu. Ya. Individu dengan apa ni pemerintah, antara syarikat dengan syarikat, antara syarikat dengan pemerintah pun semuanya boleh berlaku dan apa semua. Ya. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana penyelesaian mengikut pandangan sistem ekonomi kapitalis. Jadi dalam kapitalis, pengaturan tentang tanah pertanian adalah setiap individu itu bebas untuk memiliki tanah. Kapitalis, semuanya bebas. Kan? Bebas nak memiliki ada berapa banyak pun. Jadi kalau dia punya wang, dia pandai, semua boleh nak memiliki tanah. Dia nak usaha ke tidak ke, maka itu tak ada masalah. Dan dia boleh manfaatkan untuk apa? Dia nak tanam apa pun. Itu tak ada masalah. Dan juga dia boleh memperbesarkan, memperbanyakkan dan mengembangkan lagi tanahnya untuk macam mana. Tak ada had. Kalau dia dah ada 1 juta hektar dan dia nak lagi, itu pun tak ada masalah. Kan? Jadi kalau dia ada duit, dia kuat, dia pandai, maka dia boleh nak memiliki tanah. Orang yang dia dah usahakan, disebabkan dia tak pandai, walaupun pokok dia dah besar, maka dia akan terlepas peluang. Okay, jadi bagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis yang memang mengamalkan kebebasan dan apa semua. Jadi kesan dari itu, sudah pasti setiap sesuatu sistem itu akan berkesan. Kesan dari kebebasan itu tadi, maka muncul persaingan dalam memiliki tanah. Kan? Contohnya kalau pengusaha kelapa sawit, kita yang kecil ini nak usahakan tanah, nak dapatkan tanah, susah. Tapi kalau syarikat besar-besar tu, mereka boleh ratusan ribu hektar. Jadi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, individu nak bersaing, individu kecil nak bersaing dengan individu yang besar, syarikat kecil nak bersaing dengan syarikat besar, sudah pasti tidak boleh. Maka dekat situlah berlaku ketidakseimbangan dalam penguasaan tanah pertanian. Yang dah kaya jadi makin kaya lagi, yang dah banyak tanah makin jadi banyak tanah lagi. Kan? Yang dah kecil makin kecil lagi, tidak mampu untuk nak bersaing. Kerana kan dibantu oleh jantung ekonomi kapitalis tadi, bank dan juga saham. Untuk nak dapatkan tanah tak ada masalah. Kalau kena bayar pun, anytime bank boleh bagi kepada syarikat-syarikat besar yang memang cash flow yang dah bagus. Tapi syarikat-syarikat kecil tidak mampu. Kemudian pemilik tanah pertanian juga boleh mengembangkan tanah anda. Kemudian petani-petani akan kehilangan pemilik tanahnya, akhirnya menjadi buruh petani. Sebab kadang-kadang tadi tak boleh nak bersaing. Sebab bila syarikat-syarikat yang besar ni, daripada segi penentuan harga, daripada segi baja, daripada segi apa, kan, daripada segi kemudahan-kemudahan yang lain untuk nak dapatkan buruh dan apa, itu mudah bagi mereka. Jadi sebab tu sama ada dalam industri pertanian, dalam industri-industri yang lain. Untuk nak bersaing, itu cukup sulit. Jadi sebab tu kalau yang kecil pasti nanti akan gulung tikar dan akan jadi buruh juga. Maka dekat situlah berlakunya, puncaknya berlaku feudalism dalam tanah pertanian. Yang kaya, yang dah memiliki tanah dan yang dah banyak, akan bertambah banyak lagi dan berkuasa ke atas tanah. Itu kesan dari sistem ekonomi kapitalis yang terkait dengan tanah. Kemudian seterusnya kita lihat bagaimana dalam sistem sosialis. Mungkin ramai yang berkata, sekarang kan sosialis dah tak ada. Jadi kenapa nak perlu bahaskan lagi tentang ekonomi sosialis? Even China pun dah pergi kepada ekonomi kapitalis. Kita pun dah sedia maklum. Sosialis dah runtuh di Soviet Union.
pada 1991, ya. Walaupun sistem sosialis dah tak ada, jadi dah tak banyak negara melaksanakan, tapi ini untuk sekadar perbandingan, perbandingan ekonomi kapitalis, sebab dia merupakan satu sistem. Tak mustahil nanti akan ada kan individu, jemaah dan juga negara untuk nak mengembalikan semula sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sebab melihat begitu rakusnya sistem ekonomi sosialis ni, sistem ekonomi kapitalis. Jadi bila, sebab dulu bagaimana naiknya sosial itu adalah bila kerakusan ekonomi kapitalis itu. Kita mustahil hari ni pun bila ekonomi kapitalis makin nampak kerakusannya, maka mereka akan mengusung idea sosialis. Oh, bagaimana sosialis? Jadi bagaimana dalam pandangan sosialis, penyebab utama jadi tidak adilan itu adalah kerana feudalism tadi. Kan? Kerana orang-orang yang punya kekuatan, yang kaya, yang berjawatan, berkedudukan itu menguasai tanah dengan banyak. Itu tidak adil. Bagi kapitalis, adil bila bebas nak memiliki. Sosialis berlawan dengan kapitalis. Nak adil sebab yang kecil ini tak mampu untuk nak memiliki. Maka apa yang dibuat jalan penyelesaian? Dihapuskan kepemilikan itu. Maka negara yang berhak untuk nak mengatur urusan pengeluaran, urusan penjualan, nak tanam apa, nak jualnya ke mana, ambil harga berapa, dari segi pengagihan, itu semua negara yang tentukan. Kerana kalau dibiarkan bebas seperti dalam ekonomi kapitalis, sudah pasti nanti berlaku ketidakadilan. Jadi untuk nak adil, negara yang tentukan. Itu sosialis yang pertama. Kemudian ada sosialis yang kedua, memandang hanya tanah yang produktif saja, tanah yang boleh menghasilkan, tanah yang boleh memberikan manfaat, yang memberikan keuntungan saja, yang dilarang. Tapi kalau tanah untuk nak duduk, untuk nak kegunaan sendiri, itu boleh, itu tak ada masalah. Itu yang kedua. Dan seterusnya, bagi ada sosialis yang lain. Bagi sosialis ada 3 cara menyelesaikan masalah tanahnya. Sosialis lain katakan, okey, kena buat land reform. Bagi sama rata seluruh tanah pertanian. Jadi, adil semua dapat. Jadi, kapitalis, penyelesaian satu bebas, sosialis 3. Kan? Dihapuskan secara mutlak, kan? Kemudian negara aturkan, kemudian hanya tanah yang produktif saja yang dilarang untuk memiliki, tanah untuk kegunaan harian itu boleh dan apa semua. Dan apa kesannya bila dilaksanakan, dibuat itu? So kesannya menyebabkan produktiviti pertanian dalam negara sosial itu merosot. Sebab apa? Gaji semua sama. Nak tanam apa negara dah tentukan. Keluasan tanah pun sama. Jadi orang yang mempunyai tenaga dan bersemangat untuk nak bekerja pun dia tak boleh nak usaha lebih. Sebab tanah dia terhad. Sama seperti orang lain. Yang orang yang tak berapa rajin usaha, tanahnya pun dapat banyak sama seperti mana orang yang rajin mengusahakan. Jadi itu menyebabkan hasilnya merosot. Kemudian motivasi untuk nak bekerja tak ada sebab upahnya rendah. Kan? Upahnya rendah dan negara telah menentukan. Dia nak ramai ke, nak sikit ke, penghasilannya banyak ke, penghasilan sikitnya, okey, upahnya standard. Dan seterusnya, bila dah ada land reform tadi, itu menyebabkan yang sama juga. Bila tanah dibagi sama rata. Maka sebab tu dalam sistem ekonomi sosial itu, penghapusan hak kepemilikan dan juga land reform tu merupakan zalim terhadap rakyat. Kerana mencabut hak-hak kepemilikan. Sebab tu, sosialis tu walaupun dia lahir bangkit kerana menentang kapitalis, kan, tetapi sosialis tu sendiri runtuh lebih awal dari kapitalis.
Sebab dia tu memang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab tadi orang nakkan kekayaan, tapi dalam kapitalis tak boleh, dalam sosialis tak boleh nak kaya. Semuanya konsep dia sama rata. Jadi sebab tu dia tu awal ditolak oleh rakyatnya sendiri dengan apa. Okey, itu tadi penyelesaian menurut akal manusia dari kapitalis dan juga sosialis. Kerana dua-dua tu lahir daripada geniusnya akal manusia. Dan segala penyelesaian terhadap masalah kehidupan, termasuk masalah pertanian tadi, ada mengikut akal manusia. Dan kapitalis bebas nak miliki tanah, maka berlaku feudalism. Sistem sosialis dilarang memiliki tanah, hanya tanah pertanian saja, dan dibagi sama rata dan apa semua. Jadi itu 4 poin bagaimana menyelesaikan tanah pertanian ikut akal manusia. Dan bagaimana Islam menyelesaikan masalah pertanian. Dan sistem Islam tadi berbeza dengan yang 4 ni. Kan kita tak terfikir, kan, okey, ada tak macam mana lagi selain daripada ini menyelesaikan masalah pertanian? Itulah uniknya kerana sistem Islam tu dari Allah. Dan pasti tak ada tandingannya. So bagaimana kita melihat sistem Islam dalam menyelesaikan masalah pertanian tu. Okey. Sistem Islam tu akan menyelesaikan serentak 2 masalah yang daripada sosialis dengan kapitalis tadi. 2 masalah tu, masalah feudalism dan masalah dimotivasi untuk nak bekerja. Kerana tadi upahnya sama, kerana negara telah tentukan. Dengan sistem Islam, 2 masalah ini boleh selesai. Penyelesaiannya tak lain dari kaedah induktif. Ini istiqra', iaitu hukum syariat yang bersifat umum. Daripada banyak hukum-hukum tentang hukum pertanahan, sama ada hukum larangan menyewakan tanah pertanian, larangan menelantarkan tanah pertanian, maka daripada situ ditarik hukum yang berbentuk umum, iaitu penyatuan pemilikan tanah dengan pengeluarannya. Dalam Islam tak ada masalah untuk nak memiliki tanah, tetapi mesti diusahakan. Kan? Dalam Islam tak ada masalah untuk nak memiliki tanah, tetapi mesti diusahakan. Tapi berbeza dengan yang tadi. Dalam tadi, okey, dia boleh ada tanah, tapi dia boleh, mana kalau ada kapitalis, dia boleh memiliki tanah berapa banyak, tapi dia boleh menelantarkan, dia boleh membiarkan tanpa diusahakan. Kemudian dia boleh menyewakan. Dalam Islam tidak. Kerana kat tu boleh memiliki tanah tapi tidak boleh nak melantarkan. Nanti kita akan lihat bagaimana hukum-hukum tadi. Dan dekat situ disatukan dengan pengeluaran. Maka kalau dah nak tanah banyak, perlu usahakan. Itulah uniknya berbanding dengan yang tadi. Kan? Tadi satu tak boleh nak miliki, satu bebas untuk nak memiliki. Tapi dalam Islam, boleh nak miliki dengan syarat perlu diusahakan. Itulah bagaimana uniknya sistem ekonomi Islam tadi. Maka dekat tu, nak tanah banyak boleh, tapi kena usahakan. So dekat tu tak timbul masalah kekurangan hasil pertanian. Kerana sekarang ni, di antara permasalahan tu, yang tidak tahu mengusahakan tanah pertanian, tapi mempunyai tanah yang banyak. Yang punya kebolehan, skill dalam pertanian, tapi tidak mempunyai tanah. Itu dia permasalahan. Jadi kita lihat bagaimana. Okey, proses industri ataupun istiqra' ini, penyelesaian hukum syariat umum di atas diinduksi dari 3 hukum syariat. Maka tadi, kepemilikan
kepemilikan tanah dan penyatuan dengan pengeluaran hasil itu ditarik dari 3 hukum syariat umum tadi. Hukum syariat tentang menghidupkan tanah mati, ihya'u al-mawad, kemudian hukum syarak tentang larangan membiarkan tanah pertanian. Maka tanah pertanian itu, kalau kita dah ada tanah pertanian, tak boleh ditelantarkan, tak boleh nak dibiarkan selama lebih daripada 3 tahun. Kalau lebih daripada 3 tahun, maka negara akan ambil balik ataupun sesiapa pun boleh mengusahakan. Sebab tu macam cakap tadi, boleh untuk nak memiliki tanah tapi kena usahakan. Tak usahakan lebih daripada 3 tahun, maka itu akan terlepas pada orang lain. Dan yang ketiga, hukum larangan menyewakan tanah pertanian. Maka daripada 3 hukum ni, ya, ada beberapa dalil-dalil tadi, sebab kalau yang ni direct saja, ya, dalil terus hukumnya. Tetapi hukum syarak yang secara umum ditarik daripada 3 ini apa sebab menghasilkan tadi penyatuan pemilikan tanah dengan produksinya, dengan pengeluarannya. Itu kan satu, macam mana ya, maksudnya satu keunikan, boleh nak memiliki tanah tapi kena usahakan. Okey, hukum syarak yang pertama, hukum syarak tentang tanah mati. Jadi dalam hukum ni membolehkan setiap individu memiliki tanah mati, tanah yang tak diusahakan. Dan nampak ke itu? Mana kalau ada, kan boleh bezakan tanah yang diusahakan. Tanah yang masuk kalau ada pokok-pokok pun, tapi kalau pokok tu nampak hidup sendiri, tak diusahakan, dan dengan pokok yang ada tu orang dah tahu dah, oh ini dah lebih daripada 3 tahun dan apa. Maka tanah tu kosong, terbiar, kan, tak ada kesan ditanam apa-apa, maka dekat situ kita boleh nak memiliki seluas apa pun, dengan syarat wajib menghidupkannya, ya? Wajib mengusahakannya, kerana dalilnya siapa sahaja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga orang yang menghidupkan tanah mati tadi tanah yang terbiar selama 3 tahun. Dalam dalil yang lain, siapa saja yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki sesiapa pun, maka dia berhak atas tanah itu. Maka tu, mana kalau ada banyak, kan, kita tengok dulu tanah-tanah hutan itu memang tak ada kesan dipagar, tak ada kesan diusahakan, dan itu boleh kalau dalam Islam dan apa semua. Okey, seterusnya dalil tentang tanah mati juga. Kaum mana pun yang menghidupkan suatu dari bumi atau mereka memakmurkan, maka mereka berhak atasnya. Dalam yang lain, siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka dia berhak atas tanah itu. Riwayat Abu Daud dan Ahmad. Siapa yang membatasi sesuatu dengan dinding, maka dia berhak atasnya. Riwayat Baihaqi. Ini di antara dalil-dalil tentang tadi boleh menghidupkan tanah mati. Jadi mungkin beberapa tempat tu banyak tanah mati. Tapi dengan sistem yang ada tu tak boleh nak usahakan. Kalau tanah mati, tanah kosong, kalau usahakan, nanti akan didakwa sebagai penceroboh dan apa semua. Okey, yang kedua, hukum larangan menelantarkan tanah selama lebih dari 3 tahun. Maka kalau dah ada tanah tadi, tak boleh nak dibiarkan. Tanah tu perlu diusahakan. Baru tanah tu akan produktif, akan memberikan hasil. Bukan tanah tu nak jadikan bank tanah seperti mana sekarang. Mereka tu berlumba untuk nak mendapatkan tanah, memperbanyakkan tanah untuk nak jadikan bank tanah. Tapi bukan untuk nak diusahakan. Dan dalil larangan menelantarkan tanah tu adalah di mana dalam hadis dalam riwayat Al-Baihaqi, sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu milik kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, yang menghidupkan, yang mengusahakan tanah mati, maka dia menjadi pemiliknya. Kan orang yang mengusahakan tu jadi pemilik tanah, dan tidak ada hak bagi orang yang membagari setelahnya, dan tidak ada hak bagi orang yang membagari setelah menelantarkan selama
Di 3 tahun. Maka kalau dia dah usahakan tadi, milik dia, tapi bila dia nelantarkan dah lebih pada 3 tahun, itu bukan hak dia lagi. Dan adalah hadis yang lain. Yahya bin Adam meriwayatkan melalui sanad Amru bin Shu'aib menyatakan Rasulullah SAW telah memberi sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Kemudian mereka menelantarkannya. Lalu ada satu kaum yang menghidupkannya. Sayyidina Umar berkata, kemudian ini masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Okey, kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku atau Bakar, tentu aku akan mengembalikannya. Akan tetapi tanah tersebut dari Rasulullah SAW. Maksud dekat itu, tanah itu pemberian dari Rasulullah. Sedangkan tempoh pemerintahan Abu Bakar dan juga Abu Bakar dah 2 tahun lebih masuk dengan Sayyidina Umar. Jadi tempoh itu dah lebih dari 3 tahun. Kan? Jadi sebab itu Sayyidina Umar berkata, siapa saja yang mengabaikan tanah lebih dari 3 tahun, dia tidak usahakan, lalu ada orang lain yang mengusahakan, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Jadi kalau tanah lebih daripada 3 tahun tak diusahakan, kalau dalam Islam, dalam sistem Islam, maka orang lain boleh mengusahakan. Orang usahakan itu jadi hak. Okey, larangan seterusnya. Dalilnya, Abu Ubaid telah mengeluarkan sebuah riwayat dalam kitab Al-Amwal dari Bilal bin Al-Harith Al-Muzni bahawa Rasulullah SAW telah memberikan lembah secara keseluruhan. Dia berkata, maka pada masa Umar, dia berkata pada Bilal bahawa Rasulullah SAW tidak memberikan lembah itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak dapat mengambilnya. Akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya, mengusahakannya. Maka ambillah dari tanah tersebut yang mampu kamu kelolakan dan yang lain yang tidak boleh kamu kelolakan, kamu harus mengembalikannya. Jadi kalau kita boleh ambil yang kita mampu usahakan dia. Mana kalau yang kita tak boleh usahakan, maka kita kena kembalikan. Okey, dalam yang lain lagi, dalil-dalil larangan yang lain tu, siapa sahaja yang menghidupkan tanah mati, maka dia adalah pemiliknya dan tidak ada hak bagi yang membagari setelah diabaikan selama 3 tahun. Diserabah. Sekali lagi, kalau tanah yang kita miliki, kan, kita kena usahakan. Dan kalau kita tidak usahakan lebih daripada 3 tahun, maka bukan hak milik kita. Dan hadis seterusnya, siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau hendaklah dia berikan kepada saudaranya. Kan, kalau dia ada tanah, sama ada dia nak tanam ataupun diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaklah tanahnya diambil. Kan, jadi dia tak boleh lagi, ini kan tanah aku punya ni, nampak semua. Tak, kalau dia tak usahakan, maka sesiapa saja boleh ambil. Jadi kalau dia bawa ke mahkamah, bawa kepada qadi pun, maka kan, kerana dalilnya telah terang-terang, ke tanah perlu diusahakan. Maka dekat situlah baru produktif. Okey, dan yang ketiga, larangan menyewakan tanah pertanian. Jadi mungkin ramai yang terkejut, tak kerja dengar pun. Ya. Dan ini bukannya pandangan saya peribadi, tapi saya mengikut ulama, ikut para mustahid. Ya. So mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju dan apa semua. Ya. Jadi kita lihat bagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW melarang mengambil sewa atau bahagian atas tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, siapa sahaja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanamnya atau hendaklah saudaranya yang menanamnya. Dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga ataupun seperempat. Kadang-kadang orang sewakan tanah pertanian, okey, nanti akan bagi hasilnya sepertiga ataupun seperempat dari hasil pertanian. Dan tidak pula dengan memakan makanan yang telah ditentukan. Hadis riwayat Abu Daud. Dan seterusnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan akad al-mukhabarah. Apa dia akad mukhabarah ni? Akad mukhabarah tu adalah dalam bersyirkah. Khabarah bersyirkah yang mana
Kerana kalau bersyirkah, satu pengelola, satu pemodal. Dalam soal ini, dalam perkongsian al-mukhabarah ni, satu pihak menyediakan tanah dan satu pihak yang lain dia mengusahakan, dan dari benih, dari baja, dari racunnya semua dari dia. Itu bersyirkah. Itu akad mukhabarah. Maka dekat itu Rasulullah kan bersabda, siapa yang tidak meninggalkan akad al-mukhabarah, maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dekat itu betapa beratnya. Maka nanti kalau masih mengamalkan akad mukhabarah tu, Allah akan umumkan perang. Kan? Jadi tak tahu sama ada yang ini masih banyak berlaku. Tapi sewa tanah pertanian tu memang banyak masih berlaku. Sama ada bagi hasil ataupun dengan bayar dengan bayar dengan bayar wangnya ataupun dengan bayar yang lain-lainnya, semuanya ada. Ya. Dan dalil larangan seterusnya, larangan menyewakan tanah pertanian, Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah pertanian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan benih. Nak bayar dengan benih. Ya. Beliau menjawab, jangan. Para sahabat bertanya, kami akan menyewakan dengan jerami. Beliau menjawab, jangan. Para sahabat bertanya lagi, kami akan menyewakan dengan sesuatu yang ada di dalam atas jerami yang mengalir, atas rabi yang mengalir. Beliau menjawab, jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudara. Ya, kalau tanah ada, tak boleh nak sewakan. Sama ada kita bagi kepada orang atau kita usahakan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalil larangan menyewakan tanah. Tanya dekat sambungan ini. Bahawa dia telah menanami sebidang tanah, lalu Rasulullah SAW melewatinya. Rasulullah lalu kat situ. Ketika itu dia, Rafi sedang mengairinya, mengairi tanah. Masukkan air. Rasulullah bertanya kepadanya, milik siapa tanaman dan tanah ini? Dia menjawab, tanamanku dan benihku dan kerjaku dan hasilnya sebagai untukku, dan sedangkan sebagai yang lain untuk si fulan, ni tuan tanah. Ni tadi yang akad mukhabarah tadi. Ya, sebab benih dia kan, benih dia, kerja dia dapat hasil sebagai untuk dia, sebagai untuk tuan tanah. Beliau bersabda, kamu berdua telah berbuat riba. Kembalikan tanah itu kepada pemiliknya dan ambillah biaya. Ya, kena kembalikan dan ambillah biaya yang telah dikeluarkan tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, bagaimana penyelesaian terhadap dua masalah pertanian itu? Bila dilaksanakan syariat Islam tadi, itu akan memberikan penyelesaian terhadap berbagai masalah. Di antara penyelesaiannya adalah masalah peningkatan pengeluaran hasil. Sebab kita tahu, dalam sosialis tadi kan, itu dimotivasi sebab negara telah tentukan upahnya. Luasan tanah pun telah berikan. Negara pun dah tentukan tanaman jenis apa. Maka orang hilang mood, hilang motivasi untuk nak bekerja. Maka dekat situ pengeluaran kurang. Tetapi dengan sistem Islam tadi, kan, larangan menyewa tanah pertanian, tak boleh nak melantarkan dan menghidupkan tanah mati, dan di situ akan meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Kerana tadi Islam memberikan kebebasan untuk nak memiliki tanah berapa luas pun tak ada masalah. Yang penting kena usahakan, mampu usahakan. Jadi tak ada timbul lagi istilah tanah kosong seperti mana yang berlaku sekarang. Dan sekarang ni tanah kosong banyak, tetapi import hasil pertanian. Tetapi para petani banyak yang tak ada tanah. Orang punya skill tapi tidak punya tanah, terpaksa jadi buruh. Ini dia nampak. Jadi kalau dalam Islam, bila laksanakan syariat Islam tu, maka tanah kosong akan jadi berkurangan.
dan semua tanah tu nanti akan diusahakan dan akan memberi hasil. Yang dekat situ bukan mengimport lagi, akan mengeksport. Maka Islam juga memberikan pengembangan komoditi pertanian. Dekat situ kan kita boleh tanam apa pun, bukan negara yang mengaturkan. Contohnya saya pernah pergi ke satu kawasan sawah di Selangor, yang mana dekat sawah, kawasan sawah, tetapi mereka telah berubah, dah tak tanam padi tapi tanam kacang bendi. Saya tanya, kenapa tanah sawah tanam kacang bendi? Sebab kalau tanam padi tunggu 3 bulan lebih baru mendatangkan hasil. Tapi kalau tanam bendi dalam masa beberapa minggu dah berikan hasil dan boleh dapat hasil setiap hari. Padi kena tunggu beberapa bulan dan hasilnya sekali saja. Dan itu tak ada masalah. Dan Islam pun seperti itu, maknanya boleh, tergantung kepada sesuaian. Dan kalau sekarang semua padi mereka, jadi salah satu tu nanti musuh pun banyak. Okey, yang lain kemudian dengan adanya kepemilikan individu, produktiviti pertanian terus meningkat kerana motivasi berproduksi tetap terjaga. Ya. Kemudian seterusnya tadi, problem rendahnya produktiviti kerana dimotivasi kan akan dapat diatasi. Maka dekat itu tadi, ya, dah menyelesaikan masalah dimotivasikan. Kerana dengan itu akan meningkatkan pengeluaran pertanian. Semua tanah akan menjadi produktif. Takilah tanah bukit ke tanah mana-mana yang kan, okey, tanah bukit akan tanamkan dengan sesuai dengan tanah kawasan bukit. Tanah yang kan tanah gambut ditanam dengan sesuai dengan tanah gambut, maka negara tidak menentukan. Dan yang kedua, bagaimana Islam tu menyelesaikan permasalahan dalam tanah pertanian. Masalah kedua itu adalah pemerataan ekonomi, yang mana kita tahu dalam sistem ekonomi kapitalis ketidakadilan berlaku, jurang antara kaya dengan miskin, antara yang memiliki tanah dengan petani itu terlalu banyak dan apa semua. Jadi dengan adanya larangan melantarkan tanah pertanian dan menghidupkan tanah mati dan juga menyewakan itu, maka petani-petani itu berpeluang untuk memiliki tanah dan apa semua. Jadi dengan itu kerakusan para kapital-kapital itu dapat dicegah. Kalau tak, lagi dalam sistem kapitalis, kapital-kapital itu makin rakus saja dan apa semua. Ya? Jadi dekat situ, peluang petani dengan ada yang tadi menghidupkan tanah mati tadi, peluang petani untuk memiliki tanah dengan sendiri. Sebab petani ni dia punya skill. Kan? So sepatutnya mereka yang berhak untuk dapat, dan di samping itu dengan punya skill dia tu, dia berhak untuk dapatkan penghargaan yang tinggi. Sebab apa dapat penghargaan tinggi? Sebab sekarang ni, kalau yang punya tanah, dia kena usahakan. Tapi kalau dia nak ambil pekerja, tak ada masalah. So kalau sudah pasti nanti buruh-buruh itu akan demand untuk mintakan gaji yang tinggi. Dan kalau tuan tanah tak nak bayar, maka kalau dibayar pun dengan gaji yang rendah, upah yang rendah, dan petani nanti tak nak usahakan, dia tunggu je sampai 3 tahun. Cukup 3 tahun je nanti, okey, tanah tu terbiar, maka dia boleh usahakan tanah. Jadi dengan itu, maka problem feudalism tadi, bagaimana penguasaan tanah yang yang begitu banyak tu akan dapat diatasi, dan barulah kat situ kita lihat kesamarataan ekonomi itu boleh berlaku. Tetapi kalau dalam ekonomi kapitalis tidak akan berlaku keadilan, dan kesamaan kemerataan ekonomi itu tidak akan dapat diwujudkan. Jadi rasanya sampai dekat situ dulu. Jadi serah semula pada pengacara menjelaskan. Alhamdulillah, syukur kita kerana banyak yang kita dapat pada hari ini, insyaAllah.
terutamanya yang terkait dengan perbezaan di antara sistem kapitalis, sosialis dan juga Islam. Bagaimana Islam sebuah agama yang sempurna, yang memberi rahmat kepada sekalian alam, dan kalau kita lihat tadi perbincangan yang diberi oleh Cikgu Mizi, kemungkinan tak mustahil kerja-kerja, orang tak ada kerja pun boleh dapat kerja, boleh masalah pinjaman, mungkin hari ini sistem hari ini menyebabkan kita terjerat dengan pinjaman riba untuk dapatkan tanah sampai beratus ribu. Kemudian mungkin tak mustahil negara umat Islam akan menjadi negara pengeksport utama bagi makanan dunia. Jadi untuk kita lebih memahami, kita boleh mungkin kita boleh lihat soalan-soalan yang diberikan oleh tuan-puan. Jadi saya akan bacakan beberapa soalan di sini. Kita tengok soalan yang pertama, insyaAllah. Izin tanya Ustaz, di tempat saya ada pemilik sawah yang menyewakan sawahnya kepada orang lain selama 1 tahun. Apakah seperti ini sah? Syukran. Jazakumullah khairan, Ustaz. Okey, terima kasih pada yang bertanya. Jadi saya kembali kepada sistem tadi. Dalam sekarang ni, bila dalam sistem ekonomi kapitalis, sewa tanah tu dia jadi kebiasaan. Kan? In fact, kita pun jarang pun dengar larangan menyewakan tanah pertanian itu. Dan kalau kita jangan cakap tanah pertanian, even riba pun, riba yang orang dah tahu dah, itu dah jelas-jelas dah memang Allah Ta'ala mengharamkan riba pun, orang pun ambil je dan apa semua. Apa tak lagi buat tanah ni jarang diperbincangkan, apa tak lagi. Jadi kalau yang cakap nak sewa setahun ke 2 tahun ke sebulan ke, maka dalam hadis tu jelas-jelas dah. Tapi kalau ada dalil yang lain boleh mentaksiskan, mengenepikan larangan menyewakan, itu boleh. Kan? Jadi tak boleh kalau hadis dah ada, mana hukum syarak dah ada, larangan dari Al-Quran ke hadis dah ada, tapi kita menggunakan dalil akal, itu tak boleh. Pada saya, kan, kalau yang ni adalah memang terang-terang ada berapa banyak hadis yang melarang menyewakan tanah pertanian, maka kita tak boleh nak sewakan. Kan? Walaupun satu musim ke, sebulan ke, sekejap saja ke. Ya, hadis tu kata larangan menyewa. Dia tak kira tempoh berapa lama. So, memang dah jelas kat tu, memang tidak boleh nak menyewakan tanah pertanian. Sama ada sewa, dia cakap tadi ada beberapa banyak hadis tadi, sama ada sewa dengan bayar, bagi hasil ke, bagi wang ke, begitu. Apa-apa pun larangan menyewa, tak kira bayar dengan apa dan tak kira berapa lama, adalah memang jelas kita tengok kat situ, tak boleh. Kecuali kalau ada dalil lain yang boleh mentaksiskan atau mengecualikan larangan menyewa tanah pertanian itu. Allah. Soalan kedua, Assalamualaikum, nak tanya, apakah perlu dibuat oleh Malaysia jika ingin kembali kepada industri pertanian? Adakah tanah-tanah pertanian yang telah dibangun menjadi industri diambil? Terima kasih. Terima kasih yang bertanya. Okey, kalau kita nak buat itu tergantung pada polisi negara. Sebab tu sebenarnya, pada saya, satu-satu negara tu dia perlu semua ada. Jadi tak boleh kita menjadikan negara pertanian saja. Tak boleh nak jadikan negara industri saja. Kan? Jadi semua sekali supaya dia tidak bergantung kepada orang luar. Sebab kalau bergantung pada luar, anytime saja musuh-musuh tu boleh menjatuhkan kita. Jadi sebab tu perlu ada semua sekali. Kan? Industri pun ada supaya kita tidak mengimport mesin-mesin daripada luar, kita tidak mengimport ubat-ubat dari luar. Dan kalau kena embargo ekonomi saja nanti, kalau kita import kena embargo ekonomi saja. Kalau tanah pertanian, kita tak boleh semua menjadikan tanah pertanian negara itu adalah negara pertanian. Kalau menjadi negara, memang negara pertanian nanti daripada segi mesin-mesin kita tak ada dan apa semua. Okey. Kemudian seterusnya, kalau tadi kalau negara yang ambil. Jadi sebenarnya sekarang negara, saya melihat mana dekat situ dalam keadaan sekarang, negara tak ambil. Kan? Jadi kecuali negara ambil tu untuk nak buat pembangunan ataupun nak buat apa dah kan. Jadi
Kalau nak katakan negara tadi, tanah tu yang memang tanah yang dicerobohi, kalau diambil, jadi nanti kalau untuk nak kembalikan, malam itu mungkin boleh, sebab nanti sebenarnya kalau dalam sistem yang ada sekarang, tanah tu boleh diusahakan, dimohon, cuma proses lambat. Sebab tu beza bila individu, syarikat kecil dengan syarikat besar. Kalau kita secara individu kita nak usahakan, nak mohon tanah secara sah tadi, itu memang susah nak dapat. Kan? Tapi kalau syarikat besar, mudah aja. Itu perbezaan antara Islam dengan, kalau dalam Islam, dan itu tak perlu mohon pun, tanah tu kita perlu usahakan saja. Kan? Jadi kalau nak kata Malaysia, kena tengoklah tadi. Okey, Malaysia, kalau sekarang ni kita tengok, okey, kalau mengamalkan apa? Kalau mengamalkan sistem Islam, okey, boleh je. Tapi kalau mengamalkan sistem yang lain daripada Islam ni dan apa semua, okey, seperti mana yang ada sekarang. Jadi itulah yang saya boleh ramai. Kalau dah daripada segi dia nak ambil, maka negara kalau dalam sistem yang ada sekarang ni, boleh aja negara yang nak ambil kan. Dia akan datang kita nak kalau sistem yang sama juga memang tak boleh. Tapi kalau ada kembali kepada sistem Islam, walaupun dia dah ambil, tapi kalau tanah tu kosong je dah apa semua, maka siapa-siapa pun boleh usahakan. Allahualam. Apakah di Malaysia ada tanah adat, tanah yang dianggap milik kelompok masyarakat tertentu? Apakah tanah adat dalam sistem Islam boleh dialihfungsikan menjadi tanah pertanian? Syukran. Setahu saya, negara tidak menentukan itu tanah pertanian ke tanah apa semua kan. Jadi kalau tanah tu, of course dekat situ, kalau dah tanah tu subur untuk sesuai untuk nak dijadikan sebagai tanah pertanian, maka dia akan jadikan tanah pertanian. Kan? Tapi kalau dah tanah tu memang tak subur, tak sesuai untuk dijadikan tanah pertanian, dia tak akan dijadikan tanah pertanian. Balik pada tadi, negara tidak mengaturkan untuk tu, tergantung kepada dia. Tapi kalau negara nak mengambil, sudah pasti kalau misalnya kata untuk kerana ada urusan tertentu memang dah tak boleh nak ambil. Tanah tu memang kawasan tanah pertanian, tapi disebabkan kerana ada masalah tertentu memang tak boleh nak dialihkan, kena juga ambil tu, dan negara sudah pasti akan membuka tanah-tanah yang lain supaya tidak akan berlaku pengurangan tanah pertanian seperti mana yang berlaku sekarang. Macam cakap tadi, kalau ada berapa banyak sekarang kawasan sawah-sawah tu dan apa semua telah dijadikan kawasan industri ataupun kawasan perumahan tanpa diganti dengan tanah pertanian yang lain. Maka tanah pertanian yang lain tu jarang dibuka kecuali kelapa sawit. Sebab tu kalau kita tengok dalam statistik, tanah pertanian tu makin kecil. Sebab apa? Tanah pertanian makin kecil sebab bila dibangunkan dengan dijadikan tanah-tanah lain sebagai industri atau perumahan, tapi tak dibuka tanah-tanah yang baru ni, nampak sepatutnya jadi kurang lah. Jadi kalau soal tanah adat, tanah apa, saya rasa dalam Islam tak ada yang itulah ni, nampak semua. Allahualam. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, apakah dalam sejarah Islam pernah terjadi konflik tanah pertanian dalam skala besar? Lalu bagaimana sistem Islam mengatasi masalah pertanian di masa lampau dan masa sekarang dalam sistem kapitalis? Okey, kalau dalam nak kata konflik tanah pertanian secara berskala besar ni apa, jadi kita tahu misalnya bagaimana kalau dalam sistem Islam, memang dekat situ tadi rakyat tu diatur oleh hukum Islam tadi. Sekarang ni kalau kita lihat masalah tanah pertanian itu berlaku sebab tidak diatur oleh hukum syarak. Maka sebab tu jadi macam-macam masalah. Tapi kalau dalam berjalannya sistem Islam tu, dan kita tak nampak sebab benda tu akan berlaku lah. Tapi kalau ada berlaku, wallahualam lah. Saya tak berapa pasti, tapi saya percaya sebenarnya dengan terlaksananya sistem Islam, dia tak akan terjadi perbalahan, perebutan seperti mana yang berlaku. Sebab kalau sekarang yang terjadi konflik tu sebab perebutan tanah. Tapi
Tapi kalau dalam Islam, tanah kosongnya ada. Tanah kosong tu kita lihat ada tanah kosong terlalu banyak. Kan? Contoh, ya kalau dekat Malaysia, ya. Dan kalau dekat Indonesia, kita cakap kan tanah kosong. Ya mungkin sebab kerana dalam sistem ekonomi kapitalis itu dibangun hanya di bandar-bandar besar saja. Sebab tu kalau dekat Jakarta tu memang terlalu padat. Sedangkan kalau kita tengok di Borneo, di Kalimantan dengan di Sumatera itu tanahnya terlalu luas sangat lagi. Kan? Jadi kalau dilaksanakan, Syariat Islam itu tak akan terjadi konflik sebab tanah kosongnya perlu usahakan. Tapi sekarang, kan, kalau kita usahakan, maka kita pula salah kerana tadi teroka secara haram ni apa semua. Kan? Sudahlah nak dapat izin ya, dengan prosesnya terlalu lama dan terlalu susah dengan apa. Jadi bila teroka, pokok dah besar, kan, baru datang nak ambil, nak rampas dan semua, itu yang jadi konflik kan. Kemudian bagaimana kalau Islam mengatasi pertanian di masa lampau dengan sekarang dan masa sekarang dalam sistem ya. Tadi kalau kita nak mengatasi masalah itu tak ada lain, melainkan kembalikan syariat Islam secara kafah tadi. Jadi sebab tu yang kita katakan tadi di antara itu adalah kalau dilaksanakan 8 lapis yang ini, pembagian kepemilikan yang ini, insyaAllah dengan terlaksananya yang ini 8 lapis tu, itu baru permasalahan itu akan dapat diatasi. Selagi 8 lapis itu tidak dilaksanakan, maka selagi itulah masalah krisis, macam-macam krisis ekonomi yang berlaku pada ni tetap akan berlaku. Maka dekat situ penyelesaian tak lain melainkan laksanakan syariat Islam secara kafah. Allah. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, sekarang generasi muda banyak yang meninggalkan profesi sebagai petani kerana jadi petani penghasilannya kecil. Lebih baik jadi pegawai kantor atau pedagang saja, gajinya besar. Apakah dalam Islam nantinya menjadi petani bisa menjanjikan penghasilan yang lebih besar? Terima kasih. Okey, itu seperti mana yang telah dijelaskan tadi, bagaimana kalau dalam apa ni, dua sistem sama, kapitalis dan sosialis, itu kan dimotivasikan. Kenapa? Salah satunya dibayar gaji dengan rendah. Sebab tadi dah buruh tani, dia daripada awal tadi ada tanah kan, tapi bila kos untuk nak usahakan tu, benih, racun dan bibit, racun dan juga baja, pupuk itu terlalu tinggi, maka tak mampu untuk nak mengusahakan. Jadi bila tak mampu untuk usahakan, mereka akan menjadi buruh, mereka akan menjadi buruh tani. Dan sudah pasti dalam kapitalis untuk nak dapatkan matlamat untuk nak mendapat untung yang semaksimum mungkin. Jadi bagaimana cara untuk dapat untung yang semaksimum mungkin? Produktiviti mungkin kena maksimum, kan, produktif, kos kena minimum, penghasilan perlu maksimum, kos perlu minimum. Jadi apa kos yang boleh diminimumkan? Dia tak boleh nak kurangkan untuk bayar bil api ke, bil air ke, sewa ke, kos-kos pengeluaran lain, dia tak boleh nak kurangkan. Yang dia boleh kurangkan adalah kos gaji. Maka sebab tu gaji akan diberi gaji yang seminimum mungkin. Kan? Okey, itu kalau dalam kapitalis. Jadi, tetapi kalau dalam Islam tadi kita lihat tadi dekat situ, okey. Sekarang maknanya kalau dalam Islam tadi, buruh tu dia berhak dan apa? Sebab dia tahu kalau tuan-tuan tanah nanti nak bayar dengan gaji yang rendah, kan? Mereka akan demand bayar gaji rendah, tak nak. Nak gaji tinggi pun silap-silap nanti dia tak nak je lagi. Sebab apa dia tahu? Okey, kalau orang punya tanah ni nanti bila tak ada usaha, tak ada orang, buruh-buruh ni semua dah sepakat, okey, tak nak usahakan. Kalau tak nak bayar dengan gaji yang upah yang setimpal tak nak usahakan. Jadi kalau dah sampai tu, mereka dah tahu, okey, dia sanggup 3 tahun dia tak bekerja dan apa semua, kan dia mencari hasil yang lain. So nanti tuan-tuan tanah ni bila tak ada pekerja, kan, dalam masa 3 tahun tanah terlantar, maka nanti akan diambil oleh buruh-buruh tani tadi. Sebab tu, isu kalau dalam Islam, isu
buruh tani itu tak timbul. Dapat pendapatan rendah tu tidak timbul. Kenapa tadi kita lihat tadi? Canggihnya bagaimana penyelesaian dalam Islam tu dan apa semua. Kerana tadi kalau dalam kapitalis dia akan jadi buruh tani selama-lamanya, tetapi dalam Islam tu sendiri bagaimana peluang untuk dia yang punya skill, dia yang bersemangat dan apa semua, dia berpeluang untuk nak usahakan sendiri. Salah satu dengan apa? Tanah mati dia boleh usahakan. Kan orang pun sendiri tak boleh nak sewakan tanah. Jadi dengan menghidupkan tanah mati, ada berapa banyak tanah mati pun itu dah cukup dan apa. Dan kalau tanah mati pun tak ada, jadi dia boleh demand, kan, tak kena harga yang tinggi. Sebab tuan-tuan tanah kena bagi. Dia tahu kalau dia tak bagi nanti orang tak nak usahakan dan nanti tanah dia akan terbiar sampai 3 tahun nanti dia akan kehilangan kepemilikan tanah tersebut. Itulah kita lihat bagaimana Islam menyelesaikan masalah. Allah. Alhamdulillah, maknanya orang miskin pun mungkin tak ada sebab ada tanah tak perlu. Okey, soalan seterusnya ada 4 lagi soalannya. Sekiranya tanah terbiar kerana krisis pemilikan hak dari warisan tertunggak, tetapi tanah tersebut ada pihak ketiga yang menghidupkannya. Apabila krisis warisan tertunggak itu selesai, apakah waris tersebut boleh mengambil tanah tersebut sedangkan ada tanaman yang diusahakan oleh pihak ketiga tersebut? Ini adalah warisan tertunggak. Jadi kita perlu bagaimana kita tak nampak warisan tertunggak ini berlaku dalam Islam. Kan? Kalau dalam sekarang ni memang warisan tertunggak itu cukup-cukup banyak kerana proses untuk pembahagian harta tu cukup banyak, cukup susah. Sebab apa cukup susah? Salah satu di antara tu ialah bila adik-beradik sini tak sepakat. Yang ini nak hukum ikut pembahagian ikut hukum adat, yang ini nak ikut hukum faraid. Itu jadi masalahnya. Kan? Adik yang jaga bapa, dia kata, kan, abang nak ikut pembahagian harta ikut hukum faraid. Adik kata, kenapa nak bagi ikut faraid? Nanti kalau bagi ikut faraid, nanti dia akan dapat sikit. Itu tidak adil. Kan? Jadi bila adik-beradik tidak sepakat, so nanti bila nak pergi ke pejabat tanah untuk nak pembahagian itu, pejabat tanah tak nak, pejabat tanah dia nak bila dah sampai pejabat tanah, semua adik-beradik dah sepakat. Nak bagi ikut hukum faraid ataupun nak bagi ikut sama rata. Kan? Tapi kalau dah sampai dekat situ, maknanya dekat situ, belum, kalau dah tak ada kesepakatan, itu yang akan menyebabkan harta itu tidak dibagi. Bila tak dibagi nanti, ada orang sewa, akan disewakan. Tetapi kalau dalam Islam, kan, perkara itu akan dipermudahkan sebab selagi tak dibagi, maka kepemilikan itu tidak jelas. Nak kelolakan tak boleh, nak bagi sewa pun tak boleh, semuanya tak boleh sebab hak milik itu tidak jelas. Satu tanah dikongsikan pada 5 beradik. Kan? Jadi siapa yang buat kata putus tu daripada semua. Tapi dalam kebiasaan sekarang, kata putus tu dia boleh buat 1 orang saja. Dan mungkin kerana dia duduk kat kampung, dia dulu yang mengusahakan tanah tu, dia buat kata putus. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh. Ini yang saya lihat, kalau dalam bila dilaksanakan syariat Islam itu nanti, pembahagian harta pusaka itu tidak sulit seperti mana sekarang. Kan Islam tu akan, maknanya dekat itu bagaimana pemerintah tu akan mempermudahkan, mempercepatkan dan apa semua. In fact, yang itu pun kalau kita bagi atas bila kesepakatan, kesepahaman adik-beradik saja, itu jadi mudah. Masalahnya sekarang, kan, bila kita dah menjauhi dengan hukum syarak, kita rasa mengambil mudah. Sebab tu dalam beberapa banyak akad-akad itu dah tak terikat dengan hukum syarak. Itu yang jadi sulit dan apa semua. Jadi walaupun harta itu adalah harta warisan, satu kepemilikan tadi tidak jelas. Kemudian kalau kita nak bagi sewa pun nanti, itu sudah pasti memang tak boleh dan apa semua. Jadi memang tak boleh buat apa. Nak usahakan. Sebab nanti kalau kita nak usahakan, itu bukan, sebab tanah tu ada 5, maknanya kalau 5 beradik, kan,
kita cuma boleh usahakan daripada bahagian kita. Tapi kalau daripada segi pembahagian, bahagian kita tak jelas lagi pun tetap kita tak boleh nak usahakan. Itu memang susah. So, jadi macam mana pun kena selesaikan dahulu dan apa semua. Macam mana? Maka adik-beradik sendiri kena memahami hukum faraid. Sebab kita tak boleh nak ikut seperti mana sekarang. Tak apalah, kita bagi senang sama rata. Maka kalau kita bagi sama rata, kita tak mengikut hukum faraid, harta yang kita dapat tu nanti adalah bukan harta yang kita miliki secara sah. Kalau itu berdosa lagi dan apa semua. Sebab Allah Ta'ala dah jelaskan, maka kalau dah itu, kena bagi ikut faraid tu. Tapi sekarang bagaimana Barat datang, oh kalau laksanakan hukum faraid, itu tidak adil. Kenapa pula? Semuanya anak ayah. Kenapa ada dapat sikit, kenapa ada dapat banyak? Kenapa? Adil tu bila kita ikut hukum syarak, bukan ikut akal manusia. Wallahualam. Dan saya rasa ini daripada Ibu Siti. Ini komen ataupun perkongsian daripada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang penting katanya, sekarang ini banyak kasus konflik masalah tanah. Satu tanah ada dua sertifikat, bertengkar dengan sengit, menghilangkan rasa persaudaraan. Saya rasa mungkin dah dijawab tadi kot. Betul lah apa yang berlaku hari ini ya? Betul cikgu sama ya? Jadi jam tadi lah ya. Okey, soalan seterusnya. Di Malaysia hari ini ramai penduduk kampung mewarisi tanah pertanian yang pada asalnya kemudian mereka menukarkan status tanah itu untuk dijadikan penempatan dan ada yang memajukan untuk pembangunan. Apakah hukum menukar status tanah ini dan bagaimana Islam mengatasinya? Okey, terima kasih. Jadi kalau macam tadi, Islam tidak menentukan status tanah tu status tanah apa. Kan? Memang dalam kapitalis tentukan. Sebab kapitalis, kenapa kapitalis tentukan status tanah? Sebab itu terkait dengan pajak, itu terkait dengan cukai tanah. Kan nanti kalau tanah industri lain, tanah pertanian saja nanti kena dalam tanah pertanian. Kalau tengok itu tanaman apa, tanaman getah ke tanaman padi ke, sebab itu status pajak atau status cukainya berbeza. Kan? Sebab tu kalau dalam kapitalis, tanah tu telah ditentukan, ini tanah apa. Tapi kalau dalam Islam, dan kita tahu Islam tak ada cukai, tak ada pajak. Maka dekat itu tergantung kepada kesesuaian. Ya, tanah tu sesuai dengan apa. Jadi tak boleh kalau tanah tu sesuai untuk pertanian, maka tidak akan dibuat untuk industri. Kerana nanti kalau ada buat untuk industri, tanah pertanian nanti akan berkurangan. Kan? Sebolehnya akan diusahakan, diusahakan bukan ambil tanah pertanian sebab bumi Allah tu terlalu luas dan apa semua. Jadi sebab tu mana kalau dalam Islam terserah, maksudnya kalau orang tu sendiri dia mampu nak tanam tanam kontan, kan tanah yang cepat, bukan tanah yang perlu bukan tanah getah. Nanti kalau dia tanam tanah getah, dia pun dah tak larat nak usahakan nak tanam kelapa sawit, dia tak. So dia rasa dia mampu tanam yang tanah sayur-sayur yang mudah je, dan itu pun tak ada masalah. Jadi sekali lagi maka dia kata kalau dalam Islam terserah pada individu tu sendiri dia nak usaha apa, dan negara tak tentukan. Macam kita dah kata, itu bukan seperti mana kalau sosialis memang negara yang peranan dia tentukan ini kena tanam apa, berapa keluasan. Kan? Kalau dalam Islam terserah pada individu. Yang penting tanah tu perlu diusahakan. Nak usaha apa, tak ada masalah. Negara memberikan kebebasan tergantung kepada kebijaksanaan pada individu tu sendiri. Mana tanah tu sesuai untuk apa. Kemudian sama, okey, tanaman apa yang maksudnya, kan kalau semua orang tanam pisang je nanti akan jadi lambat, harga akan jatuh. So dia mungkin boleh tanam pada buah-buah yang lain. Jadi itu, mana dekat tadi, tergantung kepada kebijaksanaan individu yang sesuai dengan kepakaran dan kesuburan tanah dan keperluan pasaran pada ketika itu. Allah. Alhamdulillah. Dan soalan terakhir, boleh komen sedikit tentang sistem tolerance yang kita terapkan ini? Sistem apa? Tolerance. T-O-R-E-N-S. Saya pun tak pasti. Tolerance. Saya tak tahu sistem apa. Tak ada penjelasan sikit ya. Okey. Harap maaf lah. Tak apa, insyaAllah. Jadi alhamdulillah banyak perbincangan hari ini, soalan-soalan alhamdulillah habis rasa telah dijawab. Dan terima kasihlah kepada semua yang sudi mendengar. Moga amalan yang kita
lakukan pada hari ini, Allah bagi ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan untuk menambahkan amalan tadi, jangan lupa untuk like, follow dan share lah kepada rakan-rakan, saudara mara, sahabat anda ya. Dan untuk itu kita akhirilah majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.